Hai guys, selamat datang ke SRTV. So, berakhirnya review perlawanan hari tu. So, sebelum aku buat video ni, aku cuba meneliti kembali lah apa yang telah berlaku di sepanjang perlawanan tu. Dan untuk video kali ini, seperti biasa, aku akan buat 5 perkara yang kita pelajari hasil daripada perlawanan Sabah menentang Kuching City, perlawanan ke-16 tempoh hari lah. So, jom kita mulakan. Kembalinya 3-4-3. So, ini adalah merupakan sekali lagi menjadi isu terhangat untuk tiap kali formasi 3-4-3 ini digunakan, dan kita tahu OKS telah mengambil alih Sabah FC selepas digantung satu perlawanan, dan ini adalah perlawanan pertama beliau selepas digantung tempoh hari lah sewaktu menentang Kelantan United, di mana rata-rata berpuas hati dengan tactical 3-5-2 yang telah dilakukan. Rata-rata juga termasuk aku memuji corak permainan Sabah FC pada perlawanan itu, dan aku akui itu adalah persembahan antara persembahan yang terbaik telah ditampilkan oleh Sabah FC. Dan sewaktu perlawanan menentang Kuching City ini, ramai mengharap 3-4-3 tidak lagi digunakan, dan sebaliknya satu formasi baru lagi diperkenalkan ataupun 3-5-2 itu digunakan sekali lagi. Dan ini dan ini sekali lagi terbukti, yang termasuk aku, bukan aku saja. Kalau kamu baca komen-komen yang telah diberikan oleh peminat-peminat Sabah FC, ramai yang kurang berpuas hati juga dengan penampilan semula 3-4-3 dalam formasi Sabah FC ini. So, dia begini guys, aku tahu ramai yang ada juga yang segelintir mengatakan bukan salah 3-4-3 sebenarnya, tapi salahkan pemain yang tidak boleh menyempurnakan 3-4-3 tersebut, dan juga of course benda-benda lain lagi lah. So, itu adalah antara pendapat yang diberikan oleh peminat-peminat Sabah FC. Aku personally mengatakan bukan untuk kita dispose 3-4-3 tu. 3-4-3 tu masih lagi boleh diguna pakai untuk mana-mana perlawanan yang akan datang yang memerlukan kita menggunakan 3-4-3 bagi menempuh atau melawan pasukan yang bakal kita temui nanti. Cuma apa yang aku mau di sini adalah variasi yang seterusnya daripada Sabah FC, of course daripada OKS sendiri, yang memperkenalkan beberapa formasi yang boleh dikatakan sesuai dengan keupayaan dan juga versatility pemain yang kita ada sekarang. Bagi pendapat aku, squad Sabah FC sekarang ni boleh dikatakan lebih kuat daripada apa yang kita ada di season lepas. So, kenapa kita tidak boleh achieve apa yang kita patut achieve untuk season ni? So, obviously pendapat aku adalah mengenai 3-4-3 tu sering diguna pakailah. So, aku harap tidak ada salah faham untuk benda ni. Bukan aku ingin 3-4-3 tu to dispose seterusnya dan tidak dipakai sama sekali, tapi aku ingin melihat variasi lagi formation lain, again dengan menggunakan keupayaan squad kita yang terbaik sekarang ni, dan of course untuk orang agar tim lawan tidak menduga apa yang cuba kita lakukan. Itu sebenarnya kunci utama aku mau cakap untuk formasi 3-4-3 diperkenalkan ni. Sadil ketuai pasukan. Pada season sebelum ni, dan kalau aku amati balik untuk beberapa perlawanan pertama bagi round Sabah FC untuk tahun 2023 ni, Pak Teso adalah merupakan tunjang utama untuk Sabah FC yang banyak membantu Sabah FC untuk mendapatkan kedudukan yang kita inginkan lah, especially untuk last season. Tapi kalau aku tengok untuk last 2 match ni, dengan kembalinya Sadil daripada kecederaan, dengan satu aura yang baru telah ditampilkan oleh Sadil, kita telah nampak peranan itu telah berubah daripada Pak Teso ke Sadil. So, bagi aku ini bukanlah satu perkara yang perlu kita risaukan. Aku ambil benda sebagai satu benda yang positif, kerana kebergantungan kita, terlalu bergantungnya kita kepada Pak Teso pada season lepas agak membawa padah jugalah, di mana sewaktu di penghujung saingan Liga Super agak merundum persembahan kita. Dan aku tengok di sini 2023 ni kita ada satu figure baru sudah, di mana selain daripada Pak Teso, Sadil juga merupakan satu kunci utama untuk menjadi nadi Sabah FC. So, ini again adalah satu positif sekiranya Pak Teso, seperti mana kita tengok perlawanan sebelum ni, Pak Teso macam tidak berada di on form. At least ada satu individu lagi boleh mengambil alih tempat beliau. So, kalau aku tengok lagi dalam squad Sabah FC sekarang ni, antara individu lain lagi yang aku nampak berupaya untuk mengambil alih peranan tersebut, sekiranya contohlah Sadil ataupun Pak Teso cedera ataupun suddenly tidak on form, Stuart Wilkin Stu adalah merupakan satu individu yang aku tengok situ layak untuk menggalas tanggungjawab tu. Selain daripada tu, of course lah, ketua kampung kita Amri Yahya pun aku nampak boleh juga. Import baru perlu keserasian.
So kerisauan ni telah dinyatakan oleh OKS sendiri sebelum sepak bola ni, di mana beliau mengatakan tolong beri masa untuk kedua importer baru kita ni untuk menyesuaikan diri. Tapi hasil daripada perlawanan ni aku rasa satu orang saja bermasalah. Untuk Ramon Mercado, beliau telah melakukan sebaiknya peranan beliau selaku striker dalam perlawanan ni, di mana debut beliau telah menjadikan 2 gol. Tapi untuk Sifu, unfortunately untuk perlawanan tu aku tak nampak sangat dia punya peranan terbesar dia bersama Sabah FC. Aku tahu kenapa. Kita sendiri tahu keupayaan Sifu sewaktu bersama Kelantan. Macam mana dia banyak membantu Kelantan. Dia adalah merupakan nadi utama membantu Kelantan. Tapi unfortunately kita tahu tim Kelantan sendiri bukan berada dalam satu shape yang cukup bagus. So dengan kemasukannya Sifu ke dalam Sabah FC bagi aku adalah satu tindakan transfer yang cukup bijak lah untuk Sabah FC, dan aku menjadikan dia merupakan satu pemindahan yang positif juga untuk Sabah FC. So bukan aku salahkan Sifu tidak beraksi sepatutnya dalam perlawanan sebelum ni, tapi seperti mana dikatakan oleh OKS sendiri, aku nampak Sifu perlu masa untuk menyesuaikan diri berada di Sabah FC. Jilton perlu kembali. Okey, dengan tidak adanya Jilton di dalam beberapa perlawanan sebelum ni untuk Sabah FC, ramai menjadi tanda tanya macam adakah Jilton akan dilepaskan dikenakan dengan rumours yang telah dikeluarkan yang ada beberapa pemain akan dikeluarkan daripada skuad Sabah FC. So alhamdulillah Jilton sendiri telah mengeluarkan statement di IG beliau yang mengatakan jangan risau guys, lebih kurang macam itulah, bukan dia cakap begitulah. Saya ditugaskan untuk berada di squad under 23, untuk membantu squad under 23. So menarik nafas lega lah bahawa kita tahu Jilton masih lagi bersama Sabah FC, dan aku boleh katakan untuk perlawanan menentang Kuching City memang aku rindu Jilton guys. So Sifu berada di position beliau sewaktu perlawanan tersebut, tapi again tidak mampu untuk menunjukkan keupayaan beliau sebenarnya, membuatkan di sebelah kiri kita agak macam bilang orang tidak begitu berbisa lah sewaktu menentang Kuching City tu. Sebelah kanan kita memang cukup bagus dengan adanya Sadil di situ, of course kombinasi Sadil dengan Riza Ghazali, dan kita tidak nampak untuk sebelah kanan, dan aku yakin sekiranya ada Jilton di sebelah kiri kita akan memberikan impact yang cukup besar untuk persembahan Sabah FC pada perlawanan menentang Kuching tersebut. Dan of course kalau tengok cara permainan Jilton, dia adalah merupakan salah satu individu yang boleh membantu untuk Mercado menciptakan peluang untuk Mercado seterusnya untuk menjaringkan gol untuk Sabah FC. Jadi macam aku cakap lah, apapun aku rasa sudah sampai masa untuk Jilton kembali ke dalam skuad utama Sabah FC bagi membantu Sabah FC untuk meneruskan at least bila orang kecemerlangan yang kita inginkan lah untuk pusingan kedua ni. Semangat berpasukan. Kalau kamu follow aku punya video ulasan mengenai perlawanan ni, memang aku rasa macam yang ada banyak benda aku cakap lah tentang prestasi Sabah FC. Aku juga mengatakan aku okey dengan kemenangan ni, tapi aku kurang berpuas hati dengan persembahan yang telah diberikan oleh Sabah FC. Tapi aku di sini video ni aku kena akui juga yang aku puji semangat perjuangan yang telah diberikan oleh pasukan-pasukan Sabah FC. Walaupun pada mulanya nampak mereka mampu untuk mengawal perlawanan ni, nampak yakin sudah kita akan memenangi perlawanan ni, tapi kita dikejutkan oleh kehebatan tiba-tiba on form Abu Kamara yang menjaringkan 2 gol, di mana Kuching City pada satu ketika berjaya mengikat Sabah FC 3-3 pada perlawanan tu. Kalau kita tengok macam yang okey lah, that's it, memang seri lah perlawanan ni. Tapi walaupun persembahan yang kurang memuaskan dengan beberapa player yang sepatutnya memberi prestasi yang kita inginkan tidak berjaya mereka tampilkan pada perlawanan ni, tapi again aku kena puji semangat juang yang telah dilakukan oleh pemain-pemain kita untuk memastikan tidak ada lagi gol yang akan dilakukan oleh Kuching City, dan of course untuk memastikan juga gol kemenangan pada perlawanan itu akan ditemui dan telah ditemui, boleh dikatakan pada minit-minit akhir, dan aku boleh katakan ialah merupakan again great comeback untuk Sabah FC. So again di sini aku ambil kesempatan mengucapkan syabas untuk kesebasan utama atau pemain yang telah turun dalam perlawanan itu. Aku berharap JC lah untuk perlawanan akan datang permainan macam ini juga dilakukan, tapi semangat jangan luntur dari jiwa untuk pasukan Sabah FC, dan insyaAllah untuk perlawanan seterusnya ni satu menentang Pahang kita akan boleh mendapatkan 3 mata seterusnya. So itu dia guys, 5 perkara yang aku tengok yang aku ingin kongsikan kepada kamu tentang obviousnya
perlawanan sewaktu menentang Kuching City itu, dan apa yang aku rasa hot topic lah, especially yang diperkatakan oleh anda semua. So aku kongsikan di video ni. So kalau kamu ada benda lagi kamu rasa perlu ditambah, atau kamu ingin membincangkan benda-benda lain tentang apa-apalah, kamu sila tekannya di ruang komentar di bawah. So kita akan berjumpa lagi video seterusnya guys, di mana aku akan cuba buat hint ataupun tekaan aku berkenaan dengan Bos Marzuki mengatakan ada satu lagi pemain akan dimasukkan, pemain tempatan akan dimasukkan di dalam skuad Sabah FC bagi jendela kedua ni. So kamu nantikan video tu tapi apapun jangan lupa untuk like dan subscribe SRTV. Assalamualaikum.